Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Back. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Sebelum kita sambung siri bercakap dengan Jin ni, apa kata korang subscribe ke channel aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik di masa akan datang. Pada yang dah subscribe tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. Korang memang awesome guys. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. Datuk TJ tersenyum pandang TJ. Dengan bantuan cahaya bulan yang sama-sama tu, TJ lihat ketua pukau terus berdiri dekat tengkorak kering tu. Tengkorak tu masih lagi mengeluarkan buih dan habuk seakan-akan asap. Menurut Datuk TJ, tengkorak tu diambil dari tengkorak orang mati dibunuh semasa hujan panas. Kalau nak lebih berkesan lagi, tengkorak tu diambil dari tengkorak orang yang mati kena tikam. Tak kiralah sama ada orang yang mati tu orang Islam atau bukan. Kalau nak ambil tengkorak orang yang mati dibunuh tu, kena lalui beberapa ujian yang tertentu. Bila tengkorak tu diambil dari tanah perkuburan, harus pisahkan dengan badannya. Kemudian tengkorak tu tak boleh menyentuh tanah atau dipegang. Mesti dibawa pulang dengan mengandarnya. Mengandar korang tahu kan macam mana? Macam nasi kandar tu. Orang yang mengandar tu pula mestilah ditutup kedua matanya dengan kain. Kena sampai dekat rumah sebelum subuh. Tengkorak tu akan disalai sampai kecut, kemudian dipuja oleh orang-orang yang tahu dengan kerja-kerja syaitan ni. Lepas tu barulah diserahkan pada orang yang memerlukannya dengan syarat bila masuk rumah orang, tuan rumah jangan dianiaya kecuali tuan rumah tu bercakap besar atau takbur dan mahu menguji kebolehan orang yang menyimpan tengkorak tersebut. Sebenarnya ilmu pukau ni ada bermacam-macam cara, tapi pukau guna tengkorak cukup berkesan. Kekuatan gaibnya mengatasi ilmu-ilmu pukau yang lain, kata Datuk TJ pada TJ secara ringkas. Tengok, mereka dah bersedia nak masuk dalam rumah, kata Datuk TJ dengan nada suara yang cukup perlahan. TJ nampak ketua pukau tu 2-3 kali berjalan dekat depan anak tangga. Dia suruh anak buahnya pijak anak tangga pertama dengan berhati-hati. TJ terdengar selap pintu jatuh. Serentak dengan tu daun pintu terbuka. Tuan rumah tercegat dan mempersilakan kaki-kaki pukau masuk ke dalam rumahnya. Kau tidurlah, kami tak ganggu kau, kata ketua pukau tu. Tuan rumah angguk kepala lalu merebahkan diri dekat depan muka pintu. Bukan dekat sini, tempat kau dalam bilik. Tuan rumah segera bangun dan menuju ke bilik tidur. Ketua pukau ambil tengkorak lalu melekapkan pada hujung gelegar rumah dekat tiang seri. Dia bagaikan bercakap sesuatu dengan tengkorak tersebut. Ketua pukau ketuk dinding rumah 3 kali berturut-turut sambil berkata, "Mulakan. Ingat, niat kita hanya mengambil barang. Jangan ganggu anak bini tuan rumah." Habis je ketua pukau berkata-kata, seluruh rumah jadi terang benderang guys. Anak buah ketua pukau pun masuk ke rumah. Mereka mencari barang-barang berharga. Lebih dari setengah jam mereka menjalankan kerja tersebut. Anak buah ketua pukau bawa turun barang yang dicuri. Semua barang-barang tu diserahkan kepada ketuanya. TJ nampak ketua pukau tu masukkan barang-barang kemas dalam beg kulit hitam, kemudian mengira wang yang dicuri. Dah selesai? Tanya ketua pukau pada anak buah dia. Ambil daun 7 helai dan ranting berkapit 2. Ketua pukau memerintahkan anak buahnya. Perintah tu segera dipatuhi oleh anak buahnya. Daun dan ranting berkapit 2 lalu diletakkan di bawah rumah. Ketua pukau berdiri depan tengkorak kecut tu dan bercakap sesuatu. "Apa yang mesti kita buat sekarang tu?" TJ menyoal datuk dia bila tengok ketua pukau dan anak buahnya meninggalkan kawasan rumah yang dirompak tu. "Biarlah mereka pergi." Pendek je Datuk TJ berikan jawapan. Bila kumpulan tu dah pergi jauh dan Datuk TJ yakin kereta mereka dah bergerak, dia pun ambil ranting berkepit 2 dan sehelai daun di bawah rumah. Semua benda-benda tu Datuk TJ bawa balik ke pondoknya. Sebaik saja sampai di pondok, Datuk TJ segera menyalakan pelita dan menghidupkan bara api di tempatnya. Daun yang sehelai tu dilayurkan atas api pelita, manakala ranting berkapit 2 dipatah-patahkan lalu diletakkan ke dalam tempat bara api. TJ tak tanya kenapa Datuk dia buat macam tu. TJ tengok Datuk dia terus termenung dekat depan bekas bara api sambil menaburkan kemenyan ke dalamnya. "Aku harap orang-orang yang mencuri itu akan datang jumpa aku siang esok," kata Datuk TJ dengan nada suara yang tenang. TJ terus diam dan baring dekat hujung lutut datuk dia. Lepas tu dia tak tahu apa yang jadi. TJ dikejutkan oleh datuk dia ketika azan subuh berkumandang. Pagi tu, Din Kerandi jumpa Datuk TJ dan menceritakan apa yang berlaku di rumah ketua kampung. Barang-barang yang dirompak bernilai lebih dari RM6,000, termasuk wang tunai yang berjumlah RM2,000, hasil dari penjualan tanah isteri ketua kampung di Rendang Sawah dekat Batu Gajah. Din Kerani melahirkan rasa kesal kerana Datuk TJ tak berjaya menghalang kejadian pukau tu dari berlaku. Malah Din Kerani minta kata putus dari Datuk TJ sama ada dia sanggup menjalankan kerjanya atau tak. Kalau tak sanggup, Din Kerani nak cari orang lain. "Apa kau fikir nak tangkap orang berilmu sama macam nak tangkap anak ayam?" tanya Datuk TJ pada Din Kerani sambil membeliakkan biji mata dia. "Saya dah tak boleh sabar. Semua orang kampung dah tahu
Saya yang bawa awak ke sini untuk mengatasi masalah ni. Kalau tak berjaya, tentulah saya malu. Kenapa kau bodoh bagi tahu orang kampung? Apa kau tak boleh sabar sikit? Nada suara Datuk TJ yang tinggi tu membuatkan Din Kerani termenung panjang. Dia bimbang kalau rumahnya akan menjadi mangsa ketua pukau. Datuk TJ suruh Din Kerani tunggu dekat pondok sampai pukul 4 petang. Buat apa? Untuk melihat ketua pukau. Dengar je Datuk TJ cakap macam tu, air muka Din Kerani berubah. Dia macam tak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk TJ. Mana mungkin pencuri nak serah diri kalau tak ditangkap? Fikir Din Kerani. Betul ke bohong ni? Din Kerani minta kepastian. Betul, jawab Datuk TJ dengan tegas. Entah apa malangnya, ramalan Datuk TJ tak menjadi kenyataan. Sampai pukul 5 petang, ketua pukau tu tak muncul-muncul. Satu tamparan yang cukup hebat dalam tugas Datuk TJ. Belum pernah dia alami perkara macam tu sebelum ni. Mukanya merah padam. Din Kerani tak nak bercakap walau sepatah pun dengan Datuk TJ. Dia tinggalkan pondok tu dengan 1000 pertanyaan. Orang ni betul-betul handal dan dia tak nak tunduk pada sesiapa, keluh Datuk TJ sambil merenung muka TJ. Dia terus ambil air semayang dan menunaikan fardu asar. TJ tak tahu apa yang Datuk dia lakukan selepas semayang. TJ nampak Datuk dia duduk depan tikar semayang sambil membuka beberapa buah kitab. Habis membaca kitab, Datuk dia baca surah Yasin pula sampai masuk waktu maghrib. TJ dan Datuk dia semayang di pondok. Bila masuk waktu isyak, mereka berdua berjamaah bersama-sama dengan orang kampung dekat surau. Dekat surau, orang-orang kampung membentuk satu jawatan kuasa bertindak mengawal kampung. Mulai malam tu, 5 orang lelaki dikehendaki mengawal kampung dari jam 9 malam hingga 2 pagi. Dari pukul 2 pagi hingga pukul 6, orang lain pula akan datang mengambil tugas tu yang berjumlah 5 orang juga. Din Kerani dipilih sebagai ketua gerakan tersebut. Dia diwajibkan berada di surau setiap kali lepas waktu sembahyang isyak. TJ tak senang hati dengan sikap orang-orang kampung pada Datuk dia. Mereka buat tak kisah dengan Datuk dia. Tak macam mula-mula Datuk dia datang dulu. Mungkin mereka mula sedar bahawa Datuk dia tak mampu menghalang kejadian pukau tu. Walaupun begitu, Datuk TJ tak kecil hati. Dia tetap melayani orang-orang kampung dengan baik dan peramah. Dia bercakap dengan Tok Siak, dia menyapa Tok Imam dan ketua kampung. Sebelum pulang, Datuk bercakap dengan Din Kerani dan Datuk TJ minta Din Kerani datang ke pondoknya kira-kira pukul 1 pagi. Malam tu, Datuk TJ berusaha untuk memberkas ketua pukau tu. Dia berazam untuk menangkap ketua pukau tu dan mahu memberi nasihat supaya jangan melakukan kerja yang boleh menyusahkan orang lain dan carilah rezeki yang halal. Datuk TJ membentangkan kain hitam di tengah ruang pondok dan meletakkan keris panjang di tengah kain. Mangkuk putih yang berisi air ditempatkan di bucu sebelah kanan, bucu sebelah kiri pula diletakkan tempurun dan sabut kelapa. Datuk TJ berdiri depan benda-benda tu semua. Dia memakai serba hitam dan pinggangnya diikat dengan kain merah. Kepalanya pula dililit dengan kain kuning. Datuk TJ berdiri sambil memeluk tubuh dan membaca surah Al-Iqra. Lepas tu dia membaca surah Al-Fatihah. Sebaik saja selesai membaca, dengan tiba-tiba mangkuk putih yang berisi air tu bagaikan meletup guys. Air melimpah atas kain putih. Datuk TJ terus duduk. TJ tengok keris panjang bergerak dengan sendirinya menuju ke bucu kain hitam sebelah kanan. Muka Datuk TJ nampak cemas. Berpeluh-peluh dahinya. Orang ni mencabar aku, kata Datuk TJ pada TJ. Cepat-cepat Datuk TJ buka bungkusan kain kuning yang disimpannya dalam beg rotan. Dia mengeluarkan sebilah keris pendek berulu gading. Mata keris tu kelihatan berkarat. Datuk TJ pernah ceritakan pada TJ bahawa keris tu dibawanya dari Jambi, Indonesia. Itulah satu-satunya peninggalan orang tuanya yang dia warisi. Keris tu pernah digunakan ketika menentang Belanda di Aceh. Besinya dikutip dari besi-besi sekitar Aceh dan Jambi. Dibuat dengan tangan. Mata keris tu dah diletakkan dengan racun getah ipuh, kata Datuk TJ pada TJ pada satu masa dulu. Keris tu juga pernah membunuh beratus-ratus tentera Belanda. Keris tu pula disimpan dalam busuk di bawah rumah. Bila orang tuanya nak meninggal dunia, keris tu diserahkan padanya dengan syarat dia tak boleh pijak bumi Jambi sampai akhir hayat. Kalau tak, keris tu akan hilang bisa dan kuasanya. Hanya itu je yang TJ tahu pasal keris tersebut. Datuk TJ terlalu merahsiakan tentang keris itu dari anak cucunya kecuali TJ. Datuk TJ melayukan mata keris ke atas bara. Keris tu bertukar kemerah-merahan. Di mata keris tersebut timbul huruf-huruf Jawi iaitu 2 kalimah syahadah. Kemudian dia simpan keris tu kembali. Dia merenung mangkuk putih yang berselerak tu. Kau memang nak menghancurkan aku. Tiba-tiba TJ terdengar satu suara dari arah kanan. TJ segera menoleh. Seorang lelaki tua berdiri dekat situ. Dari mana datangnya, TJ pun tak tahu. Datuk TJ merenung lelaki tu dengan pandangan yang tajam. Aku sebenarnya tak pernah tenang dan aku harap
kau akan memberikan ketenangan itu pada aku. Lelaki itu bersuara lemah. Datuk TJ terdiam. Dia berada dalam keadaan yang tak tentu arah. Datuk TJ tarik tangan TJ. Dalam keadaan yang agak tenang tu, Datuk TJ sempat bagi tahu TJ bahawa lelaki tua itu adalah kawannya yang sama-sama datang dari Jambi. Bila sampai di Semenanjung, kawannya itu mati lemas di sungai dekat penggalan di hutan melintang. Perahu yang dinaiki kawannya itu karam akibat terlanggar batang kayu. Datuk TJ suruh TJ duduk dekat muka pintu pondok. Kenapa kau pula yang datang, Ali? Aku bukan cari kau, kata Datuk TJ sambil membaca sesuatu. Ibu jari tangan Datuk TJ menekan pangkal belikat. Mukanya nampak pucat sikit. Aku tahu apa yang kau cari, Ucang dia, kata lelaki tu. TJ terkejut kerana lelaki tu sebut nama Datuk TJ dengan tepat. Sebenarnya tak ramai orang yang tahu nama sebenar Datuk TJ. Dalam kad pengenalan Datuk TJ namanya Kulub Muhammad Diah. Orang-orang kampung, anak cucunya juga tahu itulah nama Datuk TJ yang sebenar. Tapi pada TJ, Datuk dia memberitahu secara rahsia nama sebenarnya yang diberikan oleh orang tuanya ialah Ucang Diah. Ucang tu adalah nama keturunan atau suku dari Jambi. Engkau boleh beri ketenangan pada roh aku. Maksud kau? Akulah yang memberikan tengkorak pada ketua pukau. Aku mengambilnya dari kubur dan aku memujanya. Selagi tengkorak tu tak hilang darinya, roh aku tak aman. Kenapa kau mengikut ajaran setan? Itulah silapnya aku. Kau tahu hukumnya menyeksa mayat, berdosa besar. Masa tu aku tak terfikir. Yang aku fikirkan masa tu ialah menyuruh mereka memukau rumah-rumah orang putih yang menjajah negara kita. Tetapi mereka melakukan sebaliknya. Apa pun niat kau tetap berdosa. Islam tak mengajar pengikutnya membuat jahat. Islam menyuruh umatnya berunding dan menggunakan akal fikiran. Kenapa kau menyempitkan ajaran Islam? Aku tahu. Belum pun sempat orang tu mengakhiri cakapnya, Datuk TJ terus membelakanginya. Dengan sekelip mata je, lelaki tu hilang dari pandangan. Datuk TJ terus menuju ke buka pintu. TJ ikut dari belakang. Ke mana tu? Ke surau. Sebaik saja TJ dan Datuk dia melangkah, ada 3 orang lelaki menghalang mereka, guys. TJ kenal lelaki yang berbaju putih dengan badik di tangan tu. Itulah ketua pukau. Hei, kalau kau betul-betul handal, tunjukkan. Apa hak kau menghalang kerja kami? Cukup keras suara ketua pukau tu. Salah seorang dari rakannya memberikan golok perak kepadanya. Datuk TJ suruh TJ berundur. Muka ketua pukau merah padam dalam sama-sama cahaya bulan malam tu. Aku gunikan awak dengan anak awak, kami akan campak ke dalam sungai Kinta. Ketua pukau terus mengugut. Datuk TJ berdiri tegak dekat depan ketiga-tiga lelaki tu. Kaki kanan Datuk TJ bergerak-gerak. Mata dia merenung muka ketua pukau tu. Datuk TJ tekan tumit kaki kanan ke dalam tanah. Separuh dari tumitnya tenggelam. Kenapa bersekutu dengan syaitan untuk mencari kemewahan? Datuk TJ terus menyergah ketua pukau tu. Dan ketua pukau tak sanggup menerima penghinaan itu. Dia lalu mengangkat golok perak untuk menetak leher Datuk TJ. Datuk TJ mengerutkan mukanya. Tumitnya dia tekan ke tanah. TJ nampak seakan-akan ada kepulan asap mengelilingi buku lari kaki Datuk dia. Ketua pukau angkat senjata. Tiba-tiba tangan dan kakinya tak boleh bergerak, bagaikan terkunci. Dia berusaha nak bergerak tetapi gagal. Mulutnya separuh terbuka. Datuk TJ melangkah ke depan. Dengan cepat Datuk TJ menyentuh mata golok perak tu. Dengan tiba-tiba golok perak tu patah dua, guys. Bahagian atas yang patah jatuh betul-betul di hujung kasut ketua pukau tu. Datuk TJ menghentakkan kaki ke atas tanah sekuat hati. Golok perak di tangan ketua pukau terlepas, guys. Kuncinya dah aku buka. Apa yang kau nak sekarang? Ingat, bersekutu dengan syaitan tidak akan boleh ke mana-mana. Belajarlah hidup dengan berusaha mencari rezeki yang halal. Datuk TJ memberitahu ketua pukau tu. Ketiga-tiga ahli kumpulan pukau tu sujud di kaki Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ menolak ketiga-tiga badan anggota pukau tu. Dia berubah tempat. Jangan sujud kaki aku. Aku manusia macam kau juga, berasal dari tanah. Dalam Islam tidak ada manusia yang tinggi dan rendah. Semuanya sama saja. Kamu semua harus sujud kepada Allah yang Maha Besar, minta ampun dan bertaubat, kata Datuk TJ. Tapi kami mahu minta maaf pada orang yang kami curi harta bendanya. Jangan hukum kami. Aku tak boleh menghukum kamu. Allah yang Maha Besar berhak ke atas dirimu. Pada Allah terletaknya hukuman yang adil. Kami bertaubat. Bertaubatlah pada Allah dan aku minta kau serahkan tengkorak tu pada aku, kata Datuk TJ. Belum sempat ketua pukau tu melakukan apa yang diperintahkan oleh Datuk TJ, Din Kerani pun datang. Datuk TJ terus beritahu bahawa kaki pukau yang dia cari ada dekat depan. Din Kerani nak bawa kaki pukau tu ke balai polis tapi dihalang oleh Datuk TJ. Maafkan orang yang bersekutu dengan syaitan lebih mulia dari menghukumnya. Dengan kesempatan yang kita berikan, boleh membuatkan mereka insaf dan kembali ke ajaran Islam yang sebenar. Itulah alasan yang diberikan oleh Datuk TJ pada Din Kerani. Datuk TJ membebaskan mereka.
dan mereka berjanji akan memberikan tengkorak kecut tu pada Datuk TJ. Sejak dari itu, kejadian mencuri dan memukau tidak lagi berlaku. TJ dan datuk dia terus duduk di kampung Tanjung Tualang selama 3 minggu lagi. Datuk TJ rancang selepas dia dapat tengkorak kecut dari ketua pukau tu, barulah dia pulang ke kampung. Ternyata ketua pukau tu tak tunaikan janjinya. Mereka berpindah tempat untuk melakukan kerja pukau di kawasan Kampar pula. Datuk TJ merasa kesal sebab membebaskan mereka tempoh hari. Sedarlah Datuk TJ, sekali syaitan menguasai hati manusia, memang susah untuk membuangnya. Datuk TJ menjadi manusia yang paling berduka cita dengan kejadian tu. Lebih-lebih lagi, berita tu didengarnya setiap hari bila dia berjemaah di surau. Datuk TJ pun mengambil keputusan untuk pulang ke kampung dan dia akan cuba menghancurkan kumpulan pukau tu dengan caranya sendiri. 2 hari di kampung, Datuk TJ terus ajak TJ pergi ke kampung bahagia di Teluk Intan. Mereka tinggal di rumah seorang ustaz yang mengajar di sekolah Sultan Abdul Aziz. Datuk TJ beritahu ustaz tujuannya datang ke sini untuk memberkas kumpulan pukau tu. Ustaz tersebut memperkenalkan Datuk TJ dengan seorang mata-mata gelap, Mat Jali namanya, orang Lambu Kanan. Mata-mata gelap ni orang sekarang panggil detektif guys. Dulu-dulu panggil mata gelap. Okey, sambung. Mat Jali memang dah lama menyiasat kegiatan kumpulan pukau tu. Dia memang berharap dengan adanya kerjasama dari Datuk TJ, kegiatan kumpulan tu akan segera dapat ditumpaskan. Datuk TJ berazam bila kumpulan tu dapat diberkas, dia tidak akan memaafkan mereka. Biar mereka dihukum mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Satu petang, Mat Jali datang berjumpa Datuk TJ. Mereka bersembang panjang di halaman rumah sampai masuk waktu maghrib. Lepas waktu maghrib, lagi sekali Mat Jali datang berjumpa Datuk TJ. TJ tak nak ambil tahu apa yang mereka bualkan. Tapi TJ tengok sambil Datuk dia bercakap, Mat Jali mencatatkan sesuatu atas kertas. Sebelum Mat Jali tinggalkan rumah, Datuk TJ berpesan padanya, saya yakin mereka akan pergi situ malam ni. Saya yakin dengan izin Allah yang Maha Besar, firasat saya ni betul dan awak akan berjaya. Semoga Allah akan memberkati kerja saya ni, kata Mat Jali. Sama-samalah kita berdoa, sahut Datuk TJ dari muka pintu. Datuk TJ masuk ke rumah dan terus membaca surah Yasin di ruang tengah bersama TJ dan Ustaz. Menurut Datuk TJ, kumpulan pukau tu akan diberkas. 2 sebab kenapa kumpulan pukau tu akan diberkas. Pertama, ketuanya mungkir janji, dan kedua, gurunya sendiri tidak merestui kerja tersebut. Kerja diorang memang teliti, kata Ustaz. Saya tahu guru mereka kawan saya dan sudah pun mati. Sekarang rohnya tak aman. Macam mana Wak tahu hal tu? Kerja jahat, janganlah dia tanya pada Wak. Cuma Wak mahu buat dengan tak mahu buat je. Setiap kerja yang kita lakukan, kita harus memikirkan apakah kerja itu diberkati oleh Allah atau tidak. Saya faham. Cuma setakat itu je TJ dengar kata-kata Datuk dia dan Ustaz. Lepas tu masing-masing masuk ke bilik. Lebih kurang pukul 2 pagi, pintu rumah Ustaz diketuk orang bertalu-talu. Datuk TJ buka pintu. Rupanya Mat Jali. Apa halnya? Soal Datuk TJ. Semuanya dapat kami tangkap. Di mana? Macam awak katakan tu, mereka nak pukau rumah penghulu tapah yang duduk dekat Bido. Sekarang diorang di mana? Tanya Datuk TJ lagi sambil tersenyum puas. Di balai polis Langkap. Kenapa dilangkap? Tak dibawa ke Kampar? Tanya Ustaz. Tak tahu, pegawai suruh bawa ke Langkap, esok baru dibawa ke Kampar. Oh begitu, kata Datuk TJ. Malam tu juga TJ dan Datuk dia naik kereta Morris Minor Mat Jali menuju ke balai polis Langkap. Atas usaha Mat Jali, Datuk TJ dan TJ dapat jumpa dengan ketua pukau bersama kawannya di dalam lokap. Kenapa kamu tak insaf? Soal Datuk TJ pada ketua pukau. Pertanyaan Datuk TJ tu tidak dijawab. Ketiga-tiga kaki pukau tu diam membisu guys. Mat Jali bagi tahu Datuk TJ nama sebenar ketua pukau tu ialah Kusman, tetapi lebih dikenali dengan panggilan Hitam. Sudah berkeluarga. Anaknya yang sulung belajar tingkatan 2 di Kampar yang pada masa tu dibela oleh abangnya. Datuk TJ terus minta tengkorak kering dari ketua pukau tu. Datuk TJ beritahu tengkorak kering tu harus dipulangkan kepada tuannya secara gaib. Di samping tu, Datuk TJ juga memberitahu bahawa guru mereka Tandang Ali memintanya mengambil tengkoraknya itu dari mereka. Dia dah mati, kata ketua pukau. Aku tahu, tapi rohnya tak aman. Bila harta peninggalannya kau pulangkan pada yang berhak, baru dia aman. Aku tahu, dia kawan aku. Ketua pukau terdiam. Datuk TJ terus memujuknya. Hingga terbit fajar pagi, Datuk TJ tak memperolehi apa-apa darinya. Datuk TJ tahu tengkorak tu ada padanya. Sesiapa pun tak akan jumpa kalau cari di badannya, kecuali menggunakan beberapa petua yang tertentu. Tengkorak tu boleh disembunyikan di celah kulit bahagian peha di mana orang tidak akan nampak. Pukul 10 pagi, Datuk TJ melihat ketua pukau tu dimasukkan ke dalam jeep untuk dibawa ke balai polis Kampar. Sebelum bertolak, Datuk TJ mengingatkan polis yang mengawalnya supaya berhati-hati dengan ketua pukau. Walaupun tangannya digari,
dia boleh melepaskan diri. Ketua pukau tu juga mempunyai beberapa kebolehan dalam ilmu kebatinan. Bagi menjamin ketua pukau tu tak boleh melepaskan diri, Datuk TJ menawarkan diri untuk mengikuti jeep itu pergi ke Kampar. Permintaan Datuk TJ tu tak dapat ditunaikan oleh Ketua Balai Polis Langkap. Walau bagaimanapun, Datuk TJ merasa bertuah kerana Mat Jali bersedia membawa dia ke Kampar dengan menaiki keretanya kerana Mat Jali ikut dari belakang. Datuk TJ nampak resah. Dia kata pada Mat Jali akan ada sesuatu yang akan terjadi dalam perjalanan. Tetapi Mat Jali meyakinkan Datuk TJ bahawa semuanya akan berjalan dengan baik. Malah dia yakin ketua pukau tu tidak akan berjaya melepaskan diri. Datuk TJ terdiam. Dia memejamkan kedua belah matanya. Dahinya berkerut, mukanya berpeluh-peluh halus. TJ tahu kalau Datuk dia buat macam tu, dia sedang merenung atau menilik sesuatu yang jauh darinya. Dia berjaya membuka garinya. Tiba-tiba Datuk TJ bersuara agak keras. Ketika itu, kereta jeep yang membawa ketua pukau sedang melintasi jambatan di Sungai Air Kuning dekat Kampar. Dia akan terjun ke dalam sungai, kata Datuk TJ lagi. Sebaik saja Datuk TJ selesai bercakap, TJ dan Mat Jali melihat ketua pukau tu terjun ke atas jalan raya, kemudian terjun ke dalam sungai. Polis yang berada di sisinya terpaku guys. Mat Jali membunyikan horn menyuruh kereta jeep berhenti. Jeep tu pun berhenti dan Mat Jali menghentikan keretanya ke tepi jalan. Datuk TJ keluar dari kereta. Dia agak handal orangnya, ujar Datuk TJ sambil merenung ke dalam sungai yang berbuih tu. Polis angkat rifle dan menghalakan ke arah sungai. Kita tidak akan dapat menangkapnya. Dia ada ilmu tahan air, kata Datuk TJ. Betul, kata Datuk TJ. 30 minit menunggu, ketua pukau tak juga muncul. Air tempat dia terjun tetap berbuih-buih. Datuk TJ bagi tahu Mat Jali dia boleh memberkas ketua pukau tu, tapi memakan masa sikit. Datuk TJ minta Mat Jali suruh pemandu jeep bawa kawan ketua pukau ke Kampar. Jeep pun bergerak. Datuk TJ berdiri di tebing sungai. Dia mengambil air sungai dengan daun keladi. Air itu dilambungkan ke atas. Sebelum air itu jatuh ke tanah, Datuk TJ menyambutnya dengan mulut guys. Kemudian air itu disemburkan ke dalam sungai. TJ tengok air sungai itu bagaikan menggelegak guys dan berbuih-buih. Kemudian tempat ketua pukau tu terjun berpusing-pusing jadi macam lubuk. Dengan tiba-tiba je air sungai itu menjulang badan ketua pukau lalu mencampakkannya ke tebing. Ketua pukau tersadai dekat situ. Dari bawah dagunya keluar satu benda putih guys. Benda tu berbuih-buih dan akhirnya menjadi satu tengkorak. Datuk TJ pun mengambil tengkorak tersebut. Datuk TJ merawat ketua pukau tu sampai pulih. Dia berdiri sambil merenung Mat Jali di sisinya. Dan bagaikan kilat, dia merampas pistol Mat Jali lalu melepaskan tembakan ke arah Datuk TJ. Datuk TJ cepat-cepat mengunci sendi badannya. Pistol di tangan ketua pukau terjatuh dan meletup terkena perut ketua pukau tu. Sebelum ketua pukau tu rebah, Datuk TJ memeluk tubuhnya dan dengan tak semena-mena Datuk TJ muntah darah guys. Seluruh badan Datuk TJ menjadi biru. Datuk TJ rebah ke bumi. Badan ketua pukau terlepas dari pelukannya. Mat Jali menghampiri ketua pukau yang dah mati tu. Dari lubang hidung dan telinganya keluar darah guys. TJ menghampiri Datuk dia. Badannya masih berwarna biru. Muntah darahnya dah berhenti. Datuk TJ membuka tangannya perlahan-lahan. Tengkorak yang dipegangnya menjadi hitam guys, macam arang, dan akhirnya bertukar menjadi serbuk halus macam amang bijih. Campakkan ke air, kata Datuk TJ. TJ mengambil serbuk hitam tu dan seluruh badan dia terasa panas guys. Cepat-cepat TJ buang ke dalam sungai. Datuk TJ cuba bangun tapi tak berdaya. Setiap kali dia cuba bangun, dia akan rebah guys. Bagaikan tulang sendi di kepala lututnya hancur. TJ jadi kelang kabut. Mat Jali masih lagi memeriksa tubuh badan ketua pukau tu. Secara kebetulan, sebuah jeep tentera lalu dekat situ. Mat Jali menahan jeep tersebut. Setelah berunding, pemandu jeep tu bersetuju membawa mayat ketua pukau ke Balai Polis Kampar. Biar saya uruskan datuk saya dekat sini. Kalau boleh, encik sampai ke sana, cuba ikhtiarkan sebuah ambulan untuk datuk saya, kata TJ. Saya akan cuba, kata Mat Jali pada TJ. Mereka pun berlepas ke Kampar. TJ merawat datuk dia mengikut arahan-arahan yang diberinya. Walaupun ada orang yang lalu lalang dekat situ, mereka tidak menghiraukan TJ dengan datuk dia. Pada sangkaan mereka, TJ dan datuk dia tu pencari rotan yang sedang berehat dekat situ. Carikan aku daun serunai laut, pucuk daun semuka dan campurkan dengan air sikit. Ramas daun-daun tu sampai hancur dan sapukan pada kepala lutut aku, perintah datuk TJ. Hasilnya amat mengejutkan guys. Bila disapu di kepala lutut dengan iringan jampi tertentu dari datuk TJ, dia dah boleh bangun guys. Walaupun begitu, warna biru di tubuhnya tak juga mahu hilang.
Muka Datuk TJ kelihatan lebam, macam dipukul sesuatu. TJ rasa nak menangis bila tengok datuk dia tak berdaya nak melangkah. Dia bagaikan terlupa macam mana nak berjalan. Datuk TJ bersandar pada sebatang pokok dekat situ. Badan aku terasa bisa-bisa, kepala aku terasa kosong. Datuk TJ mengadu pada TJ sambil meraba batang pokok di belakangnya. Apa yang mesti saya buat, Tok? Tak ada satu pun yang dapat kau buat. Kalau janji aku sudah sampai untuk menemui Allah, tapi kita harus berikhtiar. Aku tahu, tetapi kau bukan orangnya untuk membantu aku dalam hal ini. Kalau bukan saya, siapakah orangnya, Tok? Datuk TJ terdiam. Badannya jatuh perlahan-lahan ke atas bumi. Dia jatuhkan kedua belah kakinya. TJ pun urut kaki datuk dia. Dalam dunia ni tak ada sesiapa pun boleh mengaku handal dalam apa juga bidang. Kalau dia merasa dirinya handal, itu hanya perasaannya saja. Sedangkan ada orang yang lebih handal darinya, dan kehandalan diri orang tu pula tertakluk di bawah kekuasaan Allah. TJ tak tahu adakah kata-kata itu ditujukan kepada dia. TJ perhatikan dalam saat-saat begitu, datuk dia bercakap ikut suka hati je. Itulah yang membimbangkan TJ. Sedang TJ dalam keresahan tu, Mak Jali dan ambulans pun tiba. Datuk TJ diusung ke dalam kereta ambulans untuk dibawa ke hospital Kampar. Dia diberikan rawatan dengan segera, guys. Bagi menghilangkan warna biru dan lebam, Datuk TJ terpaksa diberikan suntikan, tapi dia tak mahu menerimanya. Menurut Datuk TJ, suntikan tu akan memberikan kesan yang kurang baik dalam tubuhnya. Mak Jali dan TJ terpaksa memujuknya, guys. Datuk TJ tetap dengan keputusannya. TJ memujuknya dengan sedaya upaya yang boleh. Tok, suntikan tu untuk memberi kerehatan kepada Tok, kata TJ. Maksudnya, bila Tok dicucuk, Tok akan tertidur. Tok dapat tenaga, tambah TJ lagi sambil merenung muka Mak Jali. Setelah termenung lebih dari 10 minit, Datuk TJ pun bersetuju untuk melakukan suntikan. TJ terkejut bila seorang jururawat yang bertugas memberitahu TJ dah 3 batang jarum patah ketika doktor melakukan suntikan di bahu datuk dia, dan doktor tak nak meneruskan kerjanya lagi. Apa yang mesti saya buat? Tanya TJ pada jururawat tersebut sambil merenung ke muka Mak Jali yang duduk di sebelah dia. Macam mana? Boleh kami masuk ke dalam? Mak Jali mengajukan pertanyaan kepada jururawat tu. Boleh, tuan doktor memang mencari warisnya. Sebab doktor nak tanya sikit, kata jururawat tu. TJ dan Mak Jali masuk ke dalam bilik. Doktor Melayu tu mempersilakan TJ dan Mak Jali duduk. Saya orang Melayu dan belajar ke luar negeri, tapi saya tidak membuang kepercayaan dan keyakinan saya pada ilmu batin, ujar doktor tu. Dia lalu memperkenalkan namanya pada mereka berdua. Namanya Abdul Muttalib, anak jati Batu Pahat, Johor. Baru sebulan bertugas di Kampar. Sebelum tu dia bertugas di Hospital Besar Al-Usta, Kedah. Saya kurang faham, tuan, kata Mak Jali. Kalau orang Melayu tak percaya pada kuasa gaib dan kebatinan, ertinya dia bukanlah orang Melayu tulen. Kekuasaan gaib, dukun dan pawang adalah sebahagian dari teras bangsa kita. Kerana itu saya panggil awak. Orang tua ni ada memakai ilmu tahan besi. Suruh dia buka. Doktor tu merenung muka TJ. Dia memerlukan bantuan dari TJ. TJ pun berjumpa dengan datuk dia. Bukalah, Tok, untuk kebaikan Tok juga. Buka apa? Sergah Datuk TJ pada TJ. Tahan besi. Tahan besi? Ulang Datuk TJ. Ya, Tok. Datuk TJ terdiam. Dia merenung muka TJ. Sinar matanya cukup lembut, seolah-olah dari sinar matanya tu terucap perkataan ni. Demi kasih sayangku padamu, Tamar, aku lakukan apa saja. TJ mula resah. Datuk dia memejamkan matanya. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu, guys. Kemudian dia suruh TJ potong kuku ibu jari sebelah kirinya. Kuku tu mesti dilipat 3 dan diletakkan di celah ketiaknya. Apa yang TJ buat diperhatikan oleh doktor tu dengan penuh minat. Bila semuanya dah selesai, lagi sekali Datuk TJ merenung TJ dengan senyuman. Dah, kata Datuk TJ. Doktor pun tersenyum. Dia mengambil jarum lalu melakukan suntikan. Semuanya berjalan dengan sempurna. Tak lama Datuk TJ berada di hospital. Cuma 2 hari je. Masuk hari ketiga, dia minta keluar. Datuk TJ buat keputusan untuk tinggal di rumah Mak Zain di Batu Berangkai, Kampar. Mak Zain seorang pemborong kelas F dengan Jabatan Kerja Raya Daerah Batang Padang. Dia mengenali Datuk TJ kira-kira 2 tahun yang lalu ketika bawa isterinya yang diserang sakit lumpuh berubat dengan Datuk TJ. Dengan izin Allah yang Maha Besar, sakit lumpuh yang dideritai oleh isterinya sejak bertahun-tahun tu disembuhkan oleh Datuk TJ. Sejak itu, dia menjadikan Datuk TJ sebagai ayah angkatnya. Dekat Batu Berangkai, Datuk TJ mengubati sakitnya itu dengan caranya sendiri. Setiap pagi dia akan mandi air dari gunung dan memakan beberapa jenis pucuk kayu pada sebelah petangnya, guys. Seminggu kemudian, Datuk TJ berangsur pulih dan sihat. Semasa tinggal di Batu Berangkai, Mak Zain memperkenalkan Datuk TJ dengan jutawan Melayu yang juga menjadi orang berpangkat yang dilantik oleh Sultan Perak pada masa tu. Jutawan Melayu tu mempunyai beberapa buah lombong di Mengelembu, Pusing, Batu Gajah dan Papan.
Dia juga mempunyai beberapa buah rumah di daerah Kinta dan Batang Padang. Dia lebih suka mengupah Mak Zin untuk membaiki sebarang kerosakan di rumahnya yang terletak di kawasan Sungai Raya. Rumah tu diwarisi dari arwah ayahnya, besar, tersegam indah, terletak tidak jauh dari jalan besar. Dia tinggal di situ bersama isteri dan 2 orang anak perempuannya. Sementara rumahnya yang lain didiami oleh anak buahnya. Salah seorang anak perempuannya menuntut di Universiti Malaya, ketika itu bertempat di Singapura dalam jurusan kedoktoran. Selain daripada mempunyai harta yang banyak, jutawan tu juga mempunyai 2 orang isteri guys. Isteri mudanya pula ada pertalian keluarga dengan Mak Zin. Perkenalan yang terjalin di rumah Mak Zin tu secara tidak langsung memberikan satu tugas baru pada Datuk TJ. Jutawan tu meminta Datuk TJ buat pendinding di kawasan rumahnya guys, supaya tak dimasuki pencuri. Kerana tugas tu tak berat, Datuk TJ bersedia menolongnya. Berapa upahnya? 100 atau 300? Jutawan tu menyoal Datuk TJ guys. TJ tengok Datuk dia tersenyum dan menyandarkan badan pada dinding rumah Mak Zin. Muka Mak Zin nampak berubah sikit. Kita bukan hidup dengan kerja ni, hati kita pun ada untuk makan pakai anak cucu. Kalau sekadar untuk menolong ke jalan baik tak jadi hal, jawab Datuk TJ pada pertanyaan jutawan tu, yang merupakan satu sindiran yang tajam. Jutawan tu tunduk. Maafkan saya kalau ucapan saya tadi menyakitkan hati. Saya sekadar mahu bersedekah je, kata jutawan tu. Sedekah saja wang tu ke rumah anak yatim, kata Datuk TJ. Jutawan tu anggukkan kepala. Bila bapak nak tolong Tok Kaya sendiri raja tu? Tanya Mak Zin. Datuk TJ urut pangkal dahunya. Dia merenung muka jutawan tu 2-3 kali. Jutawan tu kelihatan resah guys. Saya terpaksa pergi ke sana setidak-tidaknya 3 senja. Kalau begitu duduk saja di rumah saya. Begini saja, minggu depan saya minta anak angkat saya ni hantar saya ke rumah Tok Kaya. Terpulanglah, ikut mana yang baik. Baik pada awak, baiklah pada saya, kata Tok Kaya sambil tersenyum. Lalu dia minta diri untuk pulang. Mak Zin menghantar jutawan tu hingga ke keretanya di tepi jalan besar. Pagi tu, Datuk TJ beritahu Mak Zin yang dia nak pergi mendaki gunung yang terletak di bahagian tepi kawasan Pekan Kampar. Buat apa kat sana pak? Tanya isteri Mak Zin sambil menghidangkan kopi dan roti. Nak cari buluh tumpat. Buat apa? Tanya Mak Zin. Untuk tolong Tok Kaya, jawab Datuk TJ. Dengan menaiki kereta Morris Minor kepunyaan Mak Zin, beliau menurunkan TJ dengan datuk dia dekat sekolah Inggeris di Kampar. Dari situ TJ dengan datuk dia masuk ke dalam hutan. Lebih kurang pukul 4 petang, mereka berdua kembali ke rumah Mak Zin di Batu Berangkai. Sebaik saja sampai di rumah, Datuk TJ pun memotong buluh tumpat tu sepanjang 1 kaki, 4 batang kesemuanya, dan diletakkan di bawah rumah. Tak ada perkara ganja yang mereka berdua lalui semasa di hutan. Jadi tidak ada cerita yang menarik untuk diceritakan pada Mak Zin yang cukup kagum dan hormat dengan Datuk TJ. Selepas sembahyang Isyak, Mak Zin bersembang dengan Datuk TJ di anjung rumah. Mak Zin minta ilmu pengasih dari Datuk TJ dengan tujuan supaya setiap orang yang berjumpanya akan jadi kasih padanya dan mempelawa dia untuk membuat rumah atau membuat kontrak dengannya. TJ dengar datuk dia memarahi Mak Zin kerana permintaannya tu tak masuk akal. Menurut Datuk TJ, kalau kerjanya bagus dan ikhlas, tak menipu sesama manusia, dengan sendirinya dia akan disayangi orang. Berusaha dan bekerja keras lah, kau akan mencapai kejayaan. Buat kerja dengan baik. Itulah yang TJ dengar. Lepas tu TJ tak tahu apa yang mereka perkatakan, sebab TJ terlena. TJ tahu datuk dia akan melakukan sembahyang hajat. Ada tanda-tanda yang menunjukkan datuk dia akan melakukan kerja tu. Supaya tugasnya tidak terganggu, TJ lebih suka tidur bersendirian di ruang tengah rumah Mak Zin. Biarlah datuk dia tidur sendiri dalam bilik. Jangkaan TJ tu memang tepat. Apabila subuh, Datuk TJ kata sembahyang hajatnya tidak terganggu oleh bunyi dengkuran TJ. Kau dah mula kenal dengan perangai aku, kata Datuk TJ semasa TJ ambil air sembahyang dengannya. Belajar dari pengalaman, balas TJ. Petang esok kita ke Sungai Raya, kata Datuk TJ. TJ pun mengangguk tanda setuju. Macam biasa, sebelum matahari terbit di kaki langit, Datuk TJ akan ajak TJ mandi embun. TJ dah pandai memilih jenis daun yang baik untuk diambil airnya buat basuh muka dan badan. Datuk TJ mengajarkan TJ beberapa potong ayat suci yang harus dia baca ketika air embun menyentuh ke tubuhnya guys. Mandi embun menjegarkan badan dan menegangkan kulit. Muka akan kelihatan bersih dan tidak dimamah usia. Menyapu atau menggosokkan air embun ke badan juga kena pandai, mesti ikut urutan. Dengan itu perjalanan darah akan menjadi lancar, terhindar dari sakit jantung atau darah tinggi. Selepas menunaikan sembahyang asar pada petang Selasa tu, TJ dengan datuk dia dihantar oleh Mak Zin ke kawasan Sungai Raya. Jarak kawasan tu dari Bandar Ipoh lebih kurang 10 km ke selatan guys. Mereka berdua disambut oleh Pak Ayub Naim, penjaga rumah Tok Kaya. Tok Kaya tak ada di rumah masa tu. Dia telah pergi ke lapangan terbang bersama anak dan isterinya untuk menyambut anaknya yang bercuti. Mak Zin bercakap sesuatu kepada Pak Ayub Naim. Saya balik dulu pak, kata Mak Zin dekat Datuk TJ.
Dia menghidupkan kereta dan keluar dari kawasan rumah Tok Kaya Sendi Diraja. Rumah batu besar tu berbentuk lama, berunsur kesenian dari Timur Tengah dipadukan dengan seni bina tempatan menjadikan rumah batu 2 tingkat tu kelihatan cantik dalam bentuk yang tersendiri bersama cat kuning air yang lembut. Berceritalah Pak Ayub Naim tentang rumah batu 2 tingkat tu pada mereka berdua. Menurutnya, rumah batu tu dah lebih 100 tahun usianya. Sudah 7 keturunan diwarisi turun-temurun. Tok Kaya Sendi Diraja ialah keturunan yang ketujuh. Dan selama itu pula belum pernah terlintas di hati para pewarisnya untuk mengubah bentuk rumah tersebut. Mereka hanya menambah beberapa bahagian yang tertentu saja. Bila bulan penuh muncul di langit dan cahayanya melimpah di atas bumbung rumah tu bagaikan memancar cahaya yang boleh menegakkan bulu roma sesiapa saja. Kebanyakan penduduk yang tinggal berdekatan tak mahu lalu di bahagian belakang rumah tersebut, walaupun dekat situ ada jalan pintas menuju ke kawasan rumah mereka. Itulah cerita Pak Ayub Naim yang sudah berusia hampir 60 tahun, sama dengan umur Tok Kaya Sendi Diraja. TJ dan datuk dia ditempatkan di sebuah bilik di bahagian atas ruang tengah. Bahagian atas tu cukup luas dengan 4 tiang besar yang bulat. Bila TJ berdiri dekat situ, dia terasa ada sesuatu yang ganjil. Dia rasakan dirinya seolah-olah berada jauh dari dunia nyata, seakan-akan berada di satu alam yang lain yang susah digambarkan. TJ beritahu perkara tu dekat datuk dia. Dia hanya tersenyum dan tidak memberikan sebarang pendapat tentang perkara tu. Ketika hampir senja, TJ dengan datuk dia tinggalkan bilik. Mereka berdua mengelilingi rumah besar tu sebanyak 7 kali. Setiap kali sampai di bahagian bucu rumah, datuk TJ berhenti dan membaca sesuatu. Kita pusing lagi sekali untuk jadikannya lapan, beritahu datuk TJ pada TJ. TJ angguk kepala dan ikut perintahnya guys. Berhenti dekat sini. Datuk TJ menandakan tempat tu dengan kayu. Engkau langkah ke timur, kemudian ke barat 5 kali ke belakang, lepas tu ke utara dan ke selatan macam tadi juga. TJ pun lakukan apa yang datuk dia suruh. Bila dah selesai, datuk TJ pun korek tanah dengan golok, lalu menanam buluh tumpat dekat situ. Cukuplah tu, agak-agak 1 jengkal ke tanah, tak dikorek anjing. Mana ada anjing, kawasan ni berpagar. Datuk TJ bercakap seorang diri. TJ tersenyum. Bila mereka berdua menuju ke halaman rumah, Tok Kaya Sendi Diraja dan 2 orang anaknya baru saja keluar dari kereta. Macam mana? Dah selesai? Tanya Tok Sendi Diraja pada Datuk TJ. Belum selesai. Lagi 3 penjuru belum diletak, balas Datuk TJ. Tok Kaya Sendi Diraja terus beritahu Datuk TJ, makan minum mereka berdua akan dihantar sendiri oleh tukang masak ke bilik. Satu layanan yang sungguh istimewa daripada seorang jutawan kepada orang biasa. Disebabkan waktu maghrib dah tiba, Datuk TJ dan TJ terus naik ke tingkat atas selepas ambil air semayang dekat bawah. Lepas semayang, Datuk TJ terus berzikir. TJ keluar dari bilik dan mundar-mandir dekat ruang tengah. TJ terkejut dan hampir menjerit bila dia ternampak dari sudut ruang tengah yang agak suram tu keluar seorang gadis dengan pakaian diraja guys. Di kepalanya ada mahkota yang memancar. Di tangannya pula ada sebilah sundang. Kain labuh yang menutup badannya berwarna kuning guys. TJ terus berlari masuk ke dalam bilik. Kenapa? Macam kena kejar setan je. Ada puteri raja dekat sini tu. Kau gila? Lain kali jangan mengerayau. Kalau kau bantah cakap aku cekik kau sampai mati. Datuk TJ memberi arahan dengan nada suara yang marah. TJ terdiam dan terus membaca surah Yasin. Selesai habis berzikir dan membaca surah Yasin, mereka berdua baring di atas katil. Tiba-tiba pintu bilik diketuk orang. Datuk TJ buka pintu dan TJ berdiri di belakangnya. Seorang lelaki muncul, tinggi dan besar orangnya guys. Dada berbulu, membakar tanjak dan ada bintang kebesaran di tengah-tengah tanjak, serta pedang panjang di pinggangnya. Lelaki tu hanya muncul beberapa saat je dekat depan mereka. Datuk TJ segera turun pergi ke bilik Pak Ayub Naim di bawah. Mungkin Pak Ayub Naim tahu tentang perkara itu, sebab dia dah jadi penjaga rumah semenjak ayah Tok Kaya Sendi Diraja masih hidup. Usah takut, anak dara tu memang salah seorang penghuni rumah ni. Dia hanya mengucapkan selamat datang je, katanya pada Datuk TJ. Orang lelaki tu pula siapa? Soal TJ. Dia pun sama macam anak dara tu. Dia memberi salam perkenalan je pada tuan berdua. Dia tidak akan mengganggu, jawabnya. Datuk TJ tak puas hati dengan jawapan tu, tetapi dia tak bertanya dengan lebih lanjut lagi. Mereka berdua pun naik ke bilik atas. Hidangan dah tersedia. Lepas makan, mereka berdua sembahyang isyak. Lepas tu TJ tidur. 4 penjuru rumah Tok Kaya Sendi Diraja telah ditanam dengan buluh tumpat. Dengan izin Allah, rumah tu takkan dapat dimasuki pencuri. Atas permintaan Tok Kaya Sendi Diraja, Datuk TJ dan TJ dijemput duduk 2 malam lagi di rumah tu. Tok Kaya Sendi Diraja mahu Datuk TJ memulihkan semangat rumah tu. Menurut Tok Kaya Sendi Diraja, dia bimbang dengan perkara-perkara aneh bila dia membuat kerja di dalam bilik khasnya. Kadang-kadang dia terasa ada makhluk lain di rumahnya.
Pernah satu ketika dia tertidur di meja tulis. Bila dia tersedar dari tidur, dia telah berada di atas katil di sebelah isterinya. Pakaiannya ditukar dengan baju tidur tanpa disedarinya. Tetapi belum ada keluarga saya yang dicederakan, kata Tok Kaya Sendi Diraja pada Datuk TJ. Saya merahsiakan perkara ini dari keluarga saya. Tambahnya lagi, saya cuma boleh menolong je, kata Datuk TJ merendah diri. Tok Kaya Sendi Diraja tersenyum. Sementara itu di luar, senja kian berlabuh. Kedua-dua anak Tok Kaya Sendi Diraja mula tinggalkan halaman rumah. Nurbaya yang bongsu pergi ke bahagian dapur, manakala Norlin yang bercuti dari universiti melintas di depan mereka. Dia segera naik tangga menuju ke ruang atas. Tok Kaya Sendi Diraja lalu menceritakan tentang anaknya Norlin yang akan tamat pengajian doktornya akhir tahun ni. Belum pun cerita tu tamat, mereka bertiga terkejut guys. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja menepa ke arah mereka. Satu jeritan nyaring dan keras dari bahagian atas. Itu jeritan Norlin, kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja. Mereka pun naik ke atas. Sampai di atas, Tok Kaya Sendi Diraja segera membuka pintu bilik Norlin. Norlin terduduk di tepi tempat tidurnya dengan tercungap-cungap guys. Mukanya pucat sangat. Ada apa Norlin? Tanya Tok Kaya Sendi Diraja. Norlin tak menjawab. Ada apa nak? Soal isterinya pula. Ketika itu Pak Ayub Naim pun tiba. Angin kencang masuk ke dalam ruang rumah. Langsir bergerak-gerak guys. Ada apa Norlin? Cakaplah, pujuk Tok Kaya Sendi Diraja. Norlin bangun dan terus memeluk ibunya. Dia menangis di atas dada ibunya semahu-mahunya. Isteri Tok Kaya Sendi Diraja mengusap rambut anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Kau nampak orang dekat sini? Tanya Pak Ayub Naim pada Norlin. Disebabkan peristiwa itu, TJ terpaksa duduk bersendirian di dalam bilik. Datuk dia pergi berjumpa Tok Kaya Sendi Diraja di biliknya. Datuk TJ bertanyakan tentang salah silah keturunan Tok Kaya Sendi Diraja dari A sampai ke Z. Lebih kurang pukul 10 malam, Datuk TJ baru masuk ke dalam bilik. Dia termenung panjang di atas katil. TJ tak berani bertanya apa yang dibincang dengan Tok Kaya Sendi Diraja. TJ biarkan datuk dia mengelamun sendirian. Angin malam terus bertiup di luar. Dahan-dahan kayu bergoyang-goyang. Langit hitam, tak ada bulan di langit. TJ jadi resah tak menentu. Rasa macam ada makhluk gaib berdiri di hujung kaki dia. Datuk TJ masih lagi bertafakur di atas katil. Tiba-tiba TJ terdengar sesuatu yang keras di luar rumah, seperti bunyi dahan kayu dipatah orang. TJ terasa badan dia dilangkah oleh sesuatu guys. Bulu tengkuk dia tegak berdiri. Angin makin kuat bertiup. Tingkap rumah terbuka dengan sendirinya. TJ nampak ada lembaga sama-sama masuk ke dalam ikut tingkap yang terbuka tu. Angin berhenti bertiup, diganti pula dengan hujan. TJ tak tahu kenapa badan dia berpeluh. Kepala dia macam disentuh sesuatu guys. Ada benda sejuk yang menyentuh pipi TJ. Sejuknya bukan kepalang. TJ menepis, tapi tak ada apa-apa. Dia hanya menepis angin je. Tiba-tiba pintu bilik diketuk orang. Datuk TJ turun dari katil dan terus membuka pintu. Anak saya Norlin, kata Tok Kaya Sendi Diraja dengan muka yang cemas. Kenapa? Soal Datuk TJ. Berjalan dan menari sendirian. Allah, keluh Datuk TJ. Mereka pun berlari menuju ke bilik Norlin. Memang betul, Norlin sedang menari macam tarian klasik orang India. Datuk TJ suruh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya baringkan Norlin di atas katil. Norlin tak melawan pun. Bila Norlin dibaringkan, jam di tengah rumah berbunyi 12 kali. Hujan mula menjadi-jadi di luar. TJ rasa bilik tu terlalu panas dan terasa macam ada makhluk gaib yang banyak dalam ruang bilik tu. Makhluk tu tak dapat dilihat, tetapi bukti yang menunjukkan makhluk tu berada dekat situ memang ada. Buku-buku bacaan Norlin ada yang terbuka dan tertutup dengan sendiri. Pensil dan pen bergerak-gerak dengan sendiri. Hal itu tak disedari oleh Tok Kaya Sendi Diraja dan isterinya. Mereka asyik melihat Norlin. Muka Norlin pucat, kening je berkerut dan berpeluh-peluh, seolah-olah Norlin berdepan dengan sesuatu yang amat menakutkan. Matanya tegak merenung ke atas. Sesekali dia tersenyum guys. Norlin, mak ada dekat sini, kata isteri Tok Kaya Sendi Diraja sambil menggoncangkan badan Norlin. Usir dia, halau dia, jangan bagi dia masuk, jeritnya sekuat hati guys. Siapa dia nak? Cakap dengan saya, kata Datuk TJ. Norlin merenung ke pintu, berpaling ke kiri dan ke kanan. Tak ada sesiapa pun dekat situ. Alright guys, sampai sini je video untuk hari ni. Kita bersambung lagi pada minggu depan guys. Jangan lupa subscribe. Adios.